juga kita memandang, kita lihat di sebalik itu yang maha halus. Dan dia memerhati, mengawasi kita. Kita yang buta, kita yang tidak sedar keadaan ini. Sekarang dengan ilmu yang yakin ini, kita sudah dapat pandangan yang yakin, ainul yakin. Di mana juga kamu memandang, di situ aku ada. Aku maha halus lagi pelipati. Bila kita sedar ini yang buat kita nangis, mereka yang melihat kebenaran, bercucur air mata mereka, jatuh ke pipi mereka. Masa kita buta, tidak nampak apa perbuatan kita jelas di pandangan Allah SWT. Aku maha melihat, maha melihat, maha mengetahui. Itu membuat kita bergegahlah nangis. Mereka nangis, air mata mereka jatuh kerana melihat kebenaran. Di mana kamu mandang? Di situ aku ada. Dan aku memerhatimu. Segenap tingkah lakumu, aku memerhati. Setiap perkataanmu, aku mendengarnya. Aku meliputi semua. Halus lagi meliputi. Jadi bila kita dapat gegaran ini, hidup kita berubah. Dari satu orang yang angkuh kepada satu orang yang tawar. Kita akan berubah menjadi lebih lembut, lebih lemah dengan Allah SWT dan sebagainya. Dan selalu berair mata. Welcome to the Kembing Club. Keadaan ini, keadaan asal. Bersih, suci. Kita menjadi bersih, suci, minda kita bersih. Sentiasa ingat Allah. Mana kita memandang, kita ingat Allah. Bersih. Keadaan asal seperti bayi yang baru lahir. Kalau Kristian berkata born again. Kita sudah born again. Jadi kita nak pertahankan ini. Tak nak kita tersingkir, jatuh seperti Allah berfirman, hai anak-anak Adam, jagalah kamu pada syaitan yang sudah menggelincirkan kedua ibu bapa kamu. Kita tak mahu jatuh seperti Nabi Adam dan Siti Hawa. Kita mahu pertahankan. Tak ada cara lain, tak ada cara mudah. Ibadah. Pasal Imam Ghazali berkata, bila mereka sudah mengenal Allah, mereka memperkemaskan diri mereka untuk beribadah lebih baik, lebih efektif kepada Allah SWT. Dan satu-satu ibadah yang paling besar dan nadi mana? Urat nadi, ada orang ahli sufi, ialah zikrullah. Zikrullah. Nadi ahli sufi, zikrullah. Zikrullah ni seperti lilin yang menyala di waktu malam yang gelap. Apa mana zik? Zik mana ingat. Zik bukan Allah, Allah, Allah. Itu bukan zik, itu lisan. Zikrullah mana ingat Allah. Bukan Allah, Allah, Allah. Atau di hati Allah, Allah. Ataupun minda Allah. Zik mana ingat. Zikrullah mana ingat Allah. Ingat Allah. Itu pasal zikrullah, ahli sufi dia diam, dia tak banyak cakap. Mulut diam, yang minda dia sentiasa dengan Allah. Sentiasa. Orang ingat dia tidur. Yang panggang dari api. Minda dia sentiasa dengan Allah. Itulah nadi ahli sufi. Zikrullah. Sentiasa ingat Allah SWT. Maka dikatakan, zikir adalah perkataan Arab yang bererti ingat. Kan? Setiap kali lafaz zikir disebut sama ada dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW, ia lebih bermaksud kepada ingat. Ingat Allah. Tak ada bunyi, tak ada huruf, tak ada beringat.
Dan inilah amalan yang sangat tinggi. Rasulullah bertanya kepada sahabat, kau tidak tahu apa amalan yang paling tinggi di sisi Allah lagi diridai? Sahabat itu, mesti kita nak tahu ya Rasulullah. Lebih dari jihad amal ni. Mana penggal leher musuh penggal leher kamu itu jihad. Lebih daripada emas, sedekah emas dan perak. Amalan yang paling tinggi ialah zikrullah. Ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Pasal dalam salat pun mesti ingat. Lepas salat pun mesti ingat. Hidup keseharian mau sentiasa ingat Allah. Macam orang bercinta, sentiasa ingat girlfriend dia. Dia ni Hayalomi. Hayalomi, kita berdengung otak dia ingat girlfriend dia. Begitu kita syok dengan Allah. Dan keadaan asal ni kita begitulah. Kita kena kegaran dulu, kita Hayalomi. Asyik ingat Allah. Itu kita nak tahankan. Itu pasal Rasulullah cakap, jangan banyak huruf perkataan. Allah, Allah, Allah. Tapi tidak ingat. Hati menjadi keras. Sudah banyak perkataan tanpa ingat kepada Allah. Itu mengeraskan hati. Jadi zikirlah dengan tasbih beribu-ribu. Allah, 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 Allah. Sini tak ingat. Hati menjadi keras. Rasulullah kata. Kita tidak main tasbih. Kita ingat. Dan orang ingat Allah banyak. Beruntung perempuan lelaki Allah sediakan keampunan dan pahala yang besar. Sesungguh ingat Allah adalah lebih besar keutamaan dari ibadah-ibadah yang lain. Dan lain ibadah pun mesti ingat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ingat minda kita hanya ada satu je, Allah Subhanahu wa taala. Diduduki yang satu, iaitu Allah. Hati kita penuh sentiasa ingat Allah. Kita bila dah dapat gegaran ni, kita dah hayal dalam fana, ingat dia. Pada kita berjalan, berdiri, duduk, baring, ingat dia. Dan Nabi Isa AS, ini dari gospel pada waktu kita tasawuf jalan Nabi-Nabi. Kita boleh ambil juga dari tasawuf Nabi Isa. Dia pun menulis, manusia tidak ada upaya untuk mengingati Allah, Tuhan sentiasa. Melainkan mereka yang suci, yang mempunyai cahaya dari kurniaan Tuhan, yang membuat mereka tidak dapat melupai ia. Kerana ini orang tua makrifat. Tidak makrifat insya-Allah. Dia dapat itu gegaran. Dia boleh sentiasa ingat Allah. Seperti orang yang bekerja memukul batu. Sambil dia bekerja, dia berbual dengan rakan-rakan. Dan Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku berkata kepada kamu, bahawa Tuhan telah menjadikan manusia itu bukan saja suci. Kita boleh lahir suci. Dan bila kita dah lahir semula kerana makrifat ni, kita menjadi suci. Dan bukan saja Allah menjadikan kita suci, Allah telah meletakkan dalam hati kita cahaya yang dapat membimbing kita menyembah Allah. Itulah makrifatullah. Yang alastu bi rabbikum, itu cahaya. Allah selitkan dalam hati kita. Cahaya ini walaupun digelapkan oleh dosa, namun tidak hilang. Dengan itu telah menjadi naluri setiap manusia mencari Allah. Dan walaupun tersesat, setiap jenis mencari Allah. Jadi dalam diri kita tu ada cahaya makrifat. Kita mau jaga dan jangan kasih dia gelap. Dan seperti saya katakan, yang kita punya awal-awal sekali, kita punya adalah zikrullah. Zikrullah ini adalah nadi. Nadi. Kita sentiasa mau ingat Allah. Dengan kita ingat Allah, kita dapat bersambung dengan Allah SWT. Kerana Allah berfirman, engkau ingat aku ingat engkau. Tak ada cara lain. You nak link dengan Allah. You kena pakai ini link. Ingatan. Dia apa tu? Password ini, ingatan. You nak link dengan Allah. Ingatan.
You ingat dia, dia ingat. You lupa dia, dia lupa. Jadi mustahak. Ingat ke mana zikr. Ingat Allah zikr. Jadi nak kita sentiasa link dengan Allah. Berhubung dengan Allah. Mesti mau zikrullah. Mau sentiasa zikrullah. Pertahankan zikrullah. Ingat. Aku bersamanya jika ia mengingati aku. Sekiranya ia mengingati aku dalam dirinya, aku akan mengingatinya dalam diri. Dengan kita ingat Allah, lain tak ada Allah saja. InsyaAllah kita boleh khusyuk. Ya Allahu Akbar, ingat. Lepas salat kita Allah, kita ingat dia Allah. Tak berhuruf, tak berupa, tidak berbunyi. Ingat. Kita boleh khusyuk. Pasal apa syaitan berkata, aku akan menyesatkan mereka semua kecuali di antara zuriat Adam itu yang dibersihkan daripada syirik. Berarti minda kita itu hanya ada zikrullah, ingatan kepada Allah. Kalau tidak, lain ingatan dia masuk. Bila minda kita bersih, hanya ada Allah. Itu buat kita holistik ataupun keadaan asal. Itu dia susah nak efek. Kita suci lagi bersih. Itu tak dapat. Jadi selagi ini bersih, ingat Allah. Yang tak ada, yang bukan-bukan. Tapi kita boleh tercapai ini kerana suara kita dapat gegaran pukulan marifat. Yang tersedarkan kita kepada Allah yang buat kita nangis. Nangis dan bergegar ya Allah. Aku yang tak ada harga di depan-Mu ya Allah. Bergegar. Aku seperti Nabi Sayyidina Abu Bakar, aku seperti abu yang berterbangan. Rasa dia di depan yang maha. Itu buat bergegar bersih. Buat kita nangis. Minda kita hanya dengan Allah saja. Di situlah iblis give up. Tak boleh kacau dia. Minda dia penuh bersih daripada syirik. Sentiasa dengan Allah. Penuhkanlah hatimu dengan Allah yang bertandingkan. Hati adalah ibarat rumah dan rumah itu tidak boleh diduduki oleh dua orang. Maka rumah itu hendaklah diduduki oleh yang satu, iaitu Allah. Dan minda kita hanya ada Allah. Tak boleh yang lain. Tapi kita dapat buat ni seperti Nabi Isa berkata kerana kita sudah dapat makrifat. Kita sudah lihat kebenaran yang menggoncangkan kita. Macam tahu kaum wanita, dia mandi depan cermin, tak pakai baju, joget-joget. Sekali dia sedar, ini cermin sahala. Dari luar orang boleh tengok aku kat dalam bergegar. Begitu juga, ini cermin kita ini adalah cermin sahala. Allah ada sebelah tu, yang halus di sebelah tu ada melihat kita, ya Allah. Kita yang tidak dapat. Tapi kalau kita ada ini ilmu, kita tahu kita melihat dia. Dan dia melihat kita. Kita sudah peringkat ihsan. Seperti Syawalullah berkata. Mereka yang sudah dapat marifat sudah sampai kepada peringkat ihsan. Kita melihat Allah, Allah melihat kita. Dan minda kita sudah bersih, suci lah. Hanya dengan dia dan berubah. Sehingga yang terdekat, anak-anak berkata, Ustaz, bapak dah tak garang lah Ustaz sekarang. Dah lembut. Dulu menengking mak je. Mana kopi aku? Apanya belum cukup? Oh, sekarang mak boleh bikinkan saya kopi. Tak boleh untuk belajar. Mak boleh buat aku kopi dulu. Mana kopi aku? Bisalah. Dan duduk di sejadah nangis, Ustaz. Berubah. Kan? Bila kita sudah kenal Allah, kita tahu langit rendah ke tinggi. Dan boleh kita sentiasa ingat Allah. Seperti Nabi Isa berkata, seperti orang sambil memukul batu, boleh berbual dengan kawan. Dua kerja. Dengan itu hati kamu penuh dengan Allah saja, tidak ada yang lain daripada Allah dalam hati kamu itu.
kamu pun bersih dari yang lain daripada Allah. Tidak ada syirik. Dengan itu kita tenteram. Dengan mengingati Allah, hati menjadi tenteram. Dan itu Allah berfirman, hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah dengan mengingati Allah, hati menjadi tenteram. Jadi kita biasa ingat dia. Itu yang kita tenteram, hati kita tenteram. Tak ada kelam kabut lah, insyaAllah. Bila kita kata hati, dulu pada permulaan berperang, terutama di Indonesia kuat berperang mengenai hati itu dekat sebelah sini, jantung. Mana hati sini, hati yang mengingat, hati yang berfikir ini. Yang Allah maksudkan hati itu dalam ayat ni. Aku mengurniakan kepada kamu pendengaran, dia tak cakap telinga. Aku memberikan kamu penglihatan, dia tidak cakap mata. Aku memberi kamu hati, dia tidak cakap minda, cakap hati. Dia tak cakap akal, dia tidak cakap akal, dia cakap hati. Mana Allah tidak sentuh yang fizikal, dia sentuh yang spiritual. Mana yang dia kata tu secara rohani. Secara rohani aku memberi kau pendengaran, penglihatan dan hati. Dia tidak cakap aku beri kau telinga, aku beri kau mata, dan aku beri kau akal. Dia tidak. Ayat ni dari segi rohani tu aku kasih kau pendengaran, penglihatan dan hati-hati yang berfikir, hati yang mengingat. Apakah hati rohani? Kita tengok dulu. Itu yang duduk tu roh, kan, roh. Alhamdulillah kamera dapat tangkap. Yang duduk itu roh, yang baring itu itulah jasmani. Yang duduk tu rohani. Tengok, pada jasmani itu akal, jasad nyawa. Pada roh itu pendengaran, penglihatan dan hati. Tengok yang memikir tu, aku tengah baring, bukan yang baring tu berfikir, yang duduk tu berfikir. Yang duduk tu memandang, aku tengah baring, dengar berdengkur. Tengok yang si roh ni, yang melihat, mendengar dan hati, memikir, menganalisa hati. Jadi dikatakan hati itu, itulah hati yang pasti. Hati yang bersama dengan roh. Kalau nanti di peringkat, di bahagian keempat kita cakap pasal wisata roh, kamu boleh faham lebih faham. Bahawasanya bila kita keluar roh kita atau jiwa kita keluar, maka yang berfikir itu, kalau kita keluar, kita pergi Mekah, duduk depan Kaabah, ingat Allah. Kita roh duduk situ. Jasad kita di Singapura, ada akal, ada apa, tapi tak berfungsi. Tapi kita duduk depan Allah, dalam bahasa orang putih OBE. Out of body experience. Kita boleh nampak, boleh ingat, boleh apa. Ataupun dalam mimpi kita ingat, itu hati dia. Itu yang hati Allah maksud. Hati yang memikir. Hati yang mendengar. Kalau roh kita keluar, jasad tak boleh memikir, tak boleh apa. Jadi itu hati yang mau bersih. Jadi bila kita nak ingat Allah, kita keluarkan semua ingatan melainkan ingatan Allah. Kita naik, ingat dia. Ingat dia. Tak ada yang lain dalam minda. Masuklah seorang diri. Siapakah dia berkata. Dan kalau kita salat, kita tidak ingat dia langsung. Tapi orang makrifat insya-Allah terbabas di balik semula. Terbabas di balik semula. Tapi kalau kita tidak makrifat, kita boleh hayal dalam salat kita. Khusyuk tak ada langsung. Maka Imam Ghazali mentafsirkan ayat Al-Ma'un ini. Maka neraka will lah balasan bagi orang yang salat yang keadaan lalai. Jadi mau jaga
kita ini salat. Oh Allah sentiasa dalam minda kita. Doa Allah berfirman, ini hadis qudsi, kamu hadirkan untukku badan-badan kamu. Wah, kita diri dengan tertib. Beginilah. 2 jari ini kan, 3 jari ini lah, tertib, straight. Dan kamu menunjukkan ucapan, wah baca dengan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Tetapi jiwa kamu jauh daripada itu. Minda kita atau hati tidak ingat. Kalau kita begitu, kita mak mertua aku dengar ni, tengok aku sembahyang bagus. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya semua mak mertua dengar mak mertua puji ni menantu bagus. Salat yang bagus. Mengikut Nabi Isa, kamu permainkan Allah kerana dia melihat isi hati kita. Apa dalam kita. Jadi kalau kita diri salat bagus, diri baca bagus, tapi jiwa kita, ingatan kita jauh daripada dia. Sesungguhnya sia-sialah perbuatan kamu. Dan Sayyidina Umar berkata, kita boleh beribadah sampai janggut putih. Tapi kalau kita beribadah tanpa mengingati Allah, maka ibadah kita menjadi terhapus begitu. Tak guna. Jadi ingat pada Allah, zikrullah sangat important. Begitu Nabi Isa berkata, orang mengambil wuduk, bersalat, berpuasa, bersedekah, belajar, mengajar, tapi kesannya penghinaan di sisi Allah. Kerana mereka bersihkan mulut bukan hati mereka. Mereka menolak makanan tapi bukan kejahatan. Memberi yang kurang baik untuk disanjung. Mereka belajar untuk pintar berbicara bukan untuk bekerja. Mereka melarang tapi mereka membuatnya. Justru itu lidah mereka melaknat mereka. Nabi SAW. Dalam dia kuasa itu betapa. Jadi perbuatan itu mesti ada niat pada Allah SWT. Adapun Nabi Isa berkata, adapun yang dicintai seseorang melebihi Allah, melebihi Allah Tuhan. Maka apa yang kita cinta melebihi Tuhan, itulah jadi Tuhan kita. Bagi penzina, pelaculah Tuhan dia. Pasal pelacur dan minda. Bagi si gelojoh dan pemabuk, nafsu mereka lah jadi Tuhan mereka. Iaitu nafsu dan minda mereka. Bagi yang tamak harta, emas dan perak, maka itulah Tuhan mereka dalam minda mereka. Dan begitu orang-orang seperti mereka akan sentiasa mewujudkan apa yang dicintainya di dalam minda mereka. Mau jaga. Jadi kita yang sudah dapat gegaran jalalnya Allah SWT. Sudah air mata berjujuran membersihkan hati. Yang sekarang dapat dipenuhi dengan ingatan Allah. Bertahanlah keadaan asal. Dan jadi tertib zikrullah dulu. Pertama, saya tunjuk dulu, nanti saya akan bimbing anda sekali lagi. Ya. Pertama, kita mesti ingat Allah. Dalam minda kita Allah. Kita mesti cakap Allah. Sebut dalam minda kita Allah. Kalau kita tak sebut, nanti masuk Fatimah lah. Leceh kan? Nak ingat Allah, dia Fatimah lah kan. Jadi ingat, siapa kita nak ingat? Allah. Allah dalam minda. Lepas itu, betul kalau kita cakap Allah, tak boleh ada rupa. Tak boleh diumpamakan. Kerana dia gaib. Tak ada data tentang dia. Tak ada data tentang dia. Kita ingat saja Allah. Tanpa huruf, tanpa rupa, tanpa apa. Ingat je Allah. Sesudah itu, kita tumpukan mata kita tutup, kita tujukan mata kita tujukan pada ingatan Allah atau fokus, tumpu, fokus. Minda batin dan pikiran disatu padukan dengan badan, ditumpukan dan dibulatkan sepenuh hati. Tujukan pada ingatan Allah itu
gerak badan, gerak minda batin dan gerak fikiran hendaklah diarahkan hanya kepada mengingat ya Allah. Fokus. Bila kita fokus tu, dari mata kita tujukan ke atas, ke minda kita yang ingat Allah, tuju pada ingatan Allah tu, dan dia secara itu terkunci. Ya? Oleh itu tutuplah semua segi itu dan kesedaran tauhid kepada Allah dan memfanakkan dirimu. Jadi bila kita ingat Allah, kita fokus, mata kita tertutup, tak boleh buka. Kalau kita tak fokus, senang dia terbuka. Bila kita fokus, ingat Allah, dia tutup. Itu dia kata kunci. Tutuplah segala segi. Dia mau fokus. Fokus. Kan? Kalau fokus, dia terkunci, tertutuplah, tak boleh buka. Nak buka pun tak boleh. Dan istiqamah, bertahan. Istiqamah. Jangan kita tekan kuat-kuat, nanti jadi vertigo, pening kepala, demam. Jangan, ingat saja. Ingat saja. Jangan tekan naik. Kan? Tinggalkan apa juga di luar kita punya minda yang selain daripada Allah. Jadi sekarang saya nak bimbing awak. Cuba ikut. Tutup mata, katakan dalam ingatan Allah. Jangan hurufkan dengan apa. Ingat dia. Dalam minda, ingat Allah. Dan tumpukan mata kita yang dalam tu pada ingatan Allah. Fokus. Tumpukan. Fokus. Dan cuba buka kelopak mata awak. Kalau tak boleh, itu dah terkunci. Try buka kelopak mata. Kalau susah, dia dah terkunci. Ingat Allah. Tumpukan mata kita yang dalam tu pada ingatan Allah. Fokus. Dan dia terkunci. Kalau nak tengok terkunci ke tidak, awak pergi buka. Saya buka kelopak mata, kalau dia melekat, itu dah terkunci. Istiqamah, bertahan. Bertahan. Ingat ya Allah, tak serupa, tidak sopan. Allah, fokus, bertahan. Istiqamah. Jangan tekan dengan apa, ingat. Fokus, tak serupa, tidak seumpama. Allah. Dan inilah link dia. Kau ingat aku ingat. Ini dia. Ini yang kita kata duduk di base camp. Karena kita diminta kita tu ingat dia. Itu base camp dia. Dan ingat. Dan ingatan itu akan naik sejengkal, sehasta, sedepa. Pergi kepada Allah SWT. Dan Allah akan sambut lebih lekas daripada itu. Dan inilah link dia. Nanti dengan ini, bila kita ada kesusahan, kita dapat balik pada dia. Seperti Nabi Yaqub AS. Aku hanya mengadu masalah kepada Allah. Seperti Nabi Ayub selalu balik kepada Allah. Bagaimana ini dia? Ingat dia, Allah tumpukan pada ingatan Allah, fokus.
Dengan itu terkunci istiqamah. Bila kita lazimkan ni, seperti Rasulullah berkata, kita akan sampai ke peringkat mataku tidur, hatiku tidak. Minda kita sentiasa kembali. Okey, turun, buka mata. Kita start lagi sekali train. Okey, katakanlah minda Allah, fokus sampai terkunci istiqamah. Bismillah. Sekali lagi. Inilah bila kita ada kesusahan, kita nak balik pada Allah, tempat kita mengadu. Inilah cara dia. Tadi saya akan tunjuk, tapi inilah cara dia. Bagaimana Nabi Yaqub Allah berfirman sentiasa kembali kepada mengadu masalah kepada Allah tentang hilang Nabi Yusuf. Nabi Ayub pun balik kepada Allah, rujuk kepada Allah. Dalam penyakit dia. Nabi Yunus masa dalam perut ikan Nun rujuk kepada Allah. Jadi bila kita ada masalah besar ke kecil, kita rujuk kepada Allah balik. Ini cara dia. Kau ingat aku ingat kau. Kau datang sehasta, aku datang. Kau datang sejengkal, aku datang sehasta. Kau datang sehasta, aku datang sedepa. Aku lebih dekat dari urat nyawa. Kita ada masalah, naik, ingat dia, naik mana, ingat dia Allah. Fokus, terkunci, naik, ingat dan mengadulah masalah. Itu kita ingat, fokus dan istiqamah. Okey, turun. Sekarang kita nak zikrullah dalam salat dan sesudah salat. Dalam salat itu Allah kata, dirikan salat untuk zikrullah, mengingat Allah. Dirikan salat untuk mengingat dia. Dalam salat pun kena zikrullah, ingat Allah. Zikrullah, maka kita tengok, kita naik, kan? Ingat Allah, fokus, kunci istiqamah. Jadi tengok, berdiri, ingat Allah. Rukuk, ingat Allah. Tentu tak ada huruf, tak ada rupa dan sebagainya. Sujud, duduk, ingat Allah. Sentiasa ingat. Jadi, kita tengok di sini, dia mengosongkan hatinya hanya demi Allah. Hatinya kosong dari apa saja selain daripada Allah. Lalu dia berdiri melakukan salat seraya memuji, mengagungkan dan muliakan Allah sebagaimana semestinya. Seraya dia mengosongkan hatinya hanya demi Allah, maka dia akan melepaskan dosanya seperti mereka lahir. Satu kali khusyuk, Allah ampun segala dosa. Percayalah, sesiapa yang bagus sembahyangnya akan mendapat apa saja yang dipohon. Nabi Isa berkata,
Siapa tidak bersembahyang adalah lebih zalim daripada syaitan dan akan mendapat balasan yang keras kerana syaitan sebelum kejatuhan mereka sangat kuat mereka beribadah. Sesungguhnya aku kata kepadamu bahawa sesiapa yang salat tanpa mengingat Allah telah mempersendakan Allah. Jadi melihat isi hati kita. Sesiapa yang tidak di dalam keadaan bersedia semasa bersolat, membelakangkan Tuhan dan sedang menghadap serta memuji syaitan. Dan ini fatwa dari Profesor Anwar Murtadat, Rektor Ain Sunan Gunung Jati, bahawa Injil Barnabas ni kita boleh terima yang memperkuatkan Al-Quran seperti sejajar dengan hadis Taif, tetapi isinya dikuatkan oleh Quran, iaitu dalam soal ketahui dan memelihara kesegaraman agama dan kepercayaan terhadap Nabi Muhammad SAW, maka ia dapat diterima oleh kaum muslim sebagai berita Israeliat yang ini berita di sekitar Bani Israel yang terdapat dalam kitab mereka. Jadi ini pandangan Profesor Anwar Murtadat dari Rektor Ain. Tapi kita Ain Ketua Ian tapi walau macam mana pun kita ahli sufi dan kita tahu kita ada tasawuf dan nabi-nabi, kita boleh terima, tak ada masalah buat sempurna bahasa. Jadi kita balik pada ingat salat kan, kita ingat balik pada salat. Jadi salat ingatlah, tadi kalau salat untuk ingat aku dulu nak praktis, saya tunjuk dulu. Kita ingat Allah, katakan dalam minda kita Allah, kan? Katakan dalam minda kita Allah, naik kan, naik, mata naik. Orang katakan dalam minda kita nak ingat Allah, Allah. Lepas tu kita fokus, lepas fokus kita istiqamah, dari istiqamah baru kita takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan lepas kata rukuk, subhanallah rabbil azim wa bihamdi, ingat kata Allah. Rukuk, sujud pula, subhanallah rabbil a'la wa bihamdi, ingat ingatan Allah. Takbir Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lepas sampai kita bertahiyat akhir, salam. Jadi kita nak praktiskan. Jadi ikut arahan saya. Bila saya suruh ingat Allah dulu, dah ingat saya suruh takbir, bahkan saya suruh baca surah Al-Fatihah. Lepas tu dah baca, saya akan suruh awak rukuk, tunduk sikit, baca subhanallah rabbil azim wa bihamdi. Kalau suruh sujud pula, baca subhanallah wa bihamdi 3 kali. Kalau sudah bangun, takbir, baca surah Al-Fatihah, rukuk, sujud, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat hingga akhir dan beri salam, tahan ingatan kita praktis. Supaya kita salat untuk Allah. Okey, sudah ready? Bismillah. Naik, katakan dalam minda Allah. Tentu tak serupa, tidak seumpama ingat Allah. Dan kata-kata itu fokus pada ingatan Allah. Dan kita fokus ke kunci istiqamah bertahan. Takbir Allahu Akbar dan baca surah Al-Fatihah. Takbir Allahu Akbar, baca
baca surah Al-Fatihah. Sampai habis, tunggu arahan saya. Ruku, duduk sikit, baca subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Jangan lepas ingatan Allah. Sujud, tunduk lagi sikit, subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Jangan lepas ingatan Allah. Bangun, takbir, baca surah Al-Fatihah. Tahan ingatan Allah. Dalam minta, tak serupa, tidak serupa. Okay, so tukar sampai habis. Okay, ruku, baca subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali, sikit. Tunduk lagi baca sujud subhanallah rabbiyal wa bihamdihi 3 kali. Duduk tahiyat akhir, tahiyat baca tahiyat sehingga akhir dan beri salam, tahan ingatan Allah. Habis beri salam, berikan makanan. Ingat, jangan lepas. Okay, kita latih lagi sekali. Kenapa? Selalu kita lihat para jamaah. Bila kita dah latih ni, dia semayang zuhur lepas itu. Bila mereka balik, muka semua bercahaya, berseri. Ada macam pengantin baru. Pasal kali ini mereka salat betul-betul ingat Allah. Memang nampak setiap kali mereka dari seminar, kita lihat cahaya makrifat itu terzahir oleh muka mereka berseri. Kerana kali mereka betul salat untuk mengingat Allah, tidak mengingat yang lain. Okey, lagi sekali kita tutup mata, naik, katakan dalam minda Allah, lalu kita fokus. Fokus, tumpukan mata kita kepada ingatan Allah, bertahan, takbir, Allahu Akbar, dan baca surah Al-Fatihah. Habis tunggu arahan saya. Ruku, baca subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali, tahan ingatan Allah. Sujud, tunduk lagi sikit. Subhanallah rabbiyal wa bihamdihi 3 kali, tahan ingatan Allah. Bangun, takbir, baca surah Al-Fatihah.
tahan ingatan. Rukuk, tahan ingatan Allah. Sujud, tahan ingatan Allah. Duduk ayat akhir, baca tahiyat akhir, beri salam, tahan ingatan Allah. Dah habis salat. Jadi ingat cara kita salat ahli sufi, bagaimana kita bersalat. Kita ingat Allah, takbir, kita tahan ingatan itu di segenap kita bersalat kepada Allah. Rukuk, sujud, duduk. Ingatan Allah itu jangan lepas. Jadi bila habis salat tu Allah berfirman, maka selesai salat, ingatlah Allah semasa berdiri, duduk, berbaring. Jadi kita boleh duduk lepas salat, duduk ingat dia saja. Ingat dia, fokus, kunci istiqamah. Di sini saya nak terangkan. Kalau kalian dapat kegaran yang saya cerita, yang buat kalian nangis, dan betul-betul rasa hebat, rasa kewujudan Allah, betul-betul kalian terasa, maka ibadah itu menjadi satu tarikat pada kalian. Masa saya dulu, tahun 78, saya dapat tahun 1978. Saya berduduk 3 jam atau lebih tahiyat kedua. Cukup lama. Tak rasa sakit. Syuk lah. Syuk dengan Allah. Syuk untuk tahiyat bersimpuh, tahiyat kedua, ingat Allah berjam-jam. Baru-baru ni saya masuk hospital. Doktor dapat banyak blood clot kat kaki saya. Jadi saya warded dan lepas tu mereka observe saya lebih dari 4 bulan. Jadi baru ini dipanggil saya, dia cakap, Cik, awak punya blood clot, kita dah berapa bulan kita ikuti, dia begitu juga. Tak besar, tak kecil, begitu juga, biasa. Jadi awak tak payah datang lagi lah. Tak membahaya. Tapi macam mana boleh jadi macam-macam blood clot, saya cakap. Masa syuk berjam-jam dan tak sadar. Jadi blood clot tapi tak membahayakan. Jadi bagi kalian, saya tak tahulah, saya punya nasihat, mungkin cari selesa lah. Nak lunjuk kaki, lunjuk lah. Saya terjam, saya dapatlah dunia, saya tak ada guru. Jadi saya syuk begitu, saya lipat lah. Macam kalian, saya ada. Saya sudah melalui ini. Kalau kalian nak bersimpuh rasa, okey lah. Tapi kalau blood clot, terima lah kan. Kalau tidak, cari selesa. Unjuk kaki ke apa ke. Duduk bersila ke, okey lah. Asal selesa, tapi ingatan tu
mesti ada pada Allah. Jadi selepas salat tu duduklah. Kalau kalian ada ni pukulan makrifat kegaran ni, insya-Allah 1-2 jam tak ada masalah. Pasal itu jalal ada, perasaan jalal, kegaran itu. Syuk pada ibadat itu. Maka kalian boleh ingat Allah lepas salat. Ingat dia. Duduk lepas salat 2-3 jam tak ada masalah. Daripada asar kepada maghrib kepada isyak. Tahajud malam, insya-Allah. Benda gitulah. Jadi lepas salat tu duduk, ingat dia. Ingat dia apa cara tu nak baring, nak duduk, nak berdiri. Tu Allah dekat. Duduk, baring, berdiri. Ingat. Tak payah ikut macam saya lah. Pasal saya dulu tak ada apa. Saya dapat lalu ni. Saya syuk duduk begitu. Ingat Allah. Duduk begitulah. Tapi ini awak boleh duduk, baring, boleh berdiri, ingat Allah. Tapi dalam keadaan ini, kita boleh berjam-jam. Pasal kita dah born again, reborn, born again, sudah dilahirkan semula. Pandangan orang-orang Kristian, kita born again. Kita dah lahir semula. Kita sudah dapat balik kemantapan ibadah, iman. Itu yang Haristah, sahabat Rasulullah SAW, Haristah Rasulullah, dia malam bersentang mata salat sampai pagi, berzikrullah, salat. Siang dia puasa. Dia seolah-olah boleh nampak aras Allah. Boleh diberi tahu kepada Rasulullah SAW, Haristah, engkau kenal keimanan, istiqamah. Begitu kita suat kenal keimanan. Dan baliklah dari mana kamu mantap. Di situ aku ada. Tidak tahu kau tahu aku melihat kamu sekarang. Itu yang kena kekal. Air mata sudah jatuh bersih. Kita dah boleh ibadah dengan sebaik. Jadi duduklah lepas salat tu atau berdirilah atau berbaringlah. Ingat. Saya juga dulu sebelum tidur tu ingat dia sampai tidur. Tak tidur pun ingat. Duduk baring dia ingat. Mana yang selesa. Jadi itu lepas salat. Dan hidup keseharian. Sambil berjalan tu ingat dia. Tidak lalai dari jual beli. Mengingat jual beli mana hidup keseharian. Mengingat ya Allah. Sampai berjalan tu ingat Allah. Saya kita train ni. Sekali lagi. Sekali buka mata. Pasal nak jalan kita buka mata. Kalau tutup mata langgar lori. Kan tak boleh. Kan? Ingat Allah ingat. Tapi buka mata. Jalan kat jalan raya ni tak boleh tutup mata. Kan? Jadi kita train dengan buka mata. Okey. Bismillah. Naik. Ingat Allah. Allah. Alhamdulillah. Allah. Fokus. Kita kunci. Bertahan. Tahan. Tahan. Okay, sekarang buka mata, perlahan-lahan tengok ke bawah atau ke depan. Ingatan Allah masih di dalam minda. Tahankan ingatan Allah dalam minda, buka mata tengok ke depan. Jangan yang depan itu terdaftar ke dalam. Apa nampak di luar itu, jangan kasih masuk ke dalam. Lihat saja. Dalam ajaran ingatan Allah. Ingat. Apa juga di depan kita lihat, tapi tak terdaftar di minda hanya ada ingatan Allah. Buka mata tengok supaya tidak minda tak terganggu. Tengok depan, di minda ingat Allah. Okay. Nak kebil boleh kebil, tapi ingat Allah jangan lepas. Okay. Tutup mata, balik semula ingat Allah.
Buka mata pelan-pelan, tengok ke hadapan. Jangan di luar terdaftar di minda. Di minda hanya ada ingatan Allah. Tahankan ingatan Allah dalam. Sekali lagi, untuk mata, ingat Allah. Buka mata pelan-pelan, tengok ke hadapan. Ingatan Allah dalam minda. Apa yang dipandang di luar, jangan kasih masuk ke minda. Tengok saja. Okey, turun. Tengok saya depan. Jadi kita bukan saja dalam salat, luar salat pun kita ingat. Dan kita ibadah pun makin bertambah. Kita hidup jadi baru. Kita jadi sedikit aneh, jangan khawatir sedikit. Orang tengok, dia ni dah lain macam. Dia tak banyak cakap, senyum saja. Apa tawaduk, humble, merendah diri, senyum saja. Dan macam dalam dunia dia tersendiri. Bukan dunia kita dengan Allah SWT tersendiri. Dan kuat ibadah. Sehingga satu suami, dia lihat keadaan isteri dia terperanjat. Macam mana isteri aku overnight dia boleh berubah begini. Bangun malam, sembahyang apa, mengaji. Apa yang ustaz kita ajar? Dia masuk. Saya punya kelas. Dah habis dia dengar, dia faham. Bila nak balik, dia bergegar. Ustaz, saya takut nak injak bumi. Kenapa? Ada zat dia, ada yang maha halus. Macam mana saya nak injak? Dia bergegar. Saya akan balik pada sunnah Rasulullah. Rasulullah berjalan atas bumi tak? Berjalan, ikut sunnah Rasulullah. Itu nasib baik dari Rasulullah. Sunnah ada banyak perkara. Macam ada satu jamaah kata, Ustaz, saya tengok semua ni sebaliknya ada Ustaz, ada yang maha halus. Jadi saya susah nak makan Ustaz. Jadi saya jadi vegetarian lah. Saya tak makan daging-daging, lembu-lembu, saya tak nak makan. Saya cakap, kenapa kau tak nak makan? Belakang semua ni ada ni. Saya kata itu sayur-sayur tu tak ada. Sayur pun ada. Apa zat ada yang maha halus yang kau makan tu. Air yang kau minum tu, itu tak ada zat, tak ada maha halus. Ustaz, macam ikut sunnah Rasulullah. Itu yang cantik. Kita tak tergantung. Rasulullah minum tak? Makan tak? Ikut balik. Alhamdulillah. Jadi kalau tergantung situ balik pada syariat. Tapi saya tak boleh lah. Sampai sekarang tak boleh potong pokok. Penggeletar. Tak boleh. Ampun tuan. Tak boleh. Panggil orang pun sembunyi. Saya beli ikan. Tak boleh potong ikan baru. Isteri pun tak boleh. Kita sama-sama tahu. Jadi kita alhamdulillah ada pembantu rumah. Dia yang potong. Tak boleh. Makan bolehlah. Sunnah. Makan. Tapi menggeletar macam pokok tu berkata, potong. Saya ingat satu ustaz dan kari Johor Baru. Dulu dia kata, Ustaz, dulu saya kau masuk kebun, saya mesti patah-patahkan dahan-dahan. Sekarang saya tak berani Ustaz. Kenapa? Pokok tu akan perli, kata, potong lah. Patah, saya takut, saya lari. Lepas tu dia balik lagi sekali, kata, Ustaz, saya dah tak boleh jadi kari. Kenapa? Pasal bila saya baca, saya menangis. Bila saya baca, saya menangis. Saya dah nampak ayat-ayat makrifat dulu. Melili air mata Ustaz. Macam mana nak mengaji? Habis saya kena disqualified lah Ustaz. Pasal pengadil cakap, awak nak mengaji ke awak nak menangis? Disqualified. Jumpa saya pula Pak Ustaz. Cakap okeylah. Ustaz mengajar lah.
Habis saya boleh pakai ustaz punya ilmu, masukkan saya kan boleh. InsyaAllah. You dah hafiz Quran, hafiz hadis. Jadi dia mengajar. Dan dalam jemaah tu ada yang happy dengan dia. Orang berada. Hadiahkan dia satu madrasah, sebuah madrasah. Ya, jadi macam dibeli dua tingkat rumah gitu. Dan dua tingkat tu jadikan madrasah untuk dia hadiah. Datang jemput saya terbuka opening ceremony ya. Jadi itu dia. Kita sentiasa mau ingat Allah. Ingat Allah, jangan lepas. Kita tengok Rasulullah sentiasa ingat Allah. Jadi kita mau latih sentiasa ingat Allah. Sentiasa. Jadi ada yang cakap, Ustaz, saya kadang-kadang susah lah Ustaz. Ini ialah, itu seperti Allah berfirman tentang Putri Balqis. Dia tengok dia punya singgasana. Nabi SAW berkata, inikah singgasana kamu? Dia tidak, karena dia punya perbuatan lama itu tidak menyedarkan dia. Inilah, dan balik memberi hidayah yang Nabi Sulaiman seorang Nabi dan beriman kepada Allah. Allah berfirman, kerana dia punya amalan lama itu menutup hati dia tidak dapat kegaran di pandangan singgasana itu adalah singgasana dia dalam istana Nabi Sulaiman. Tapi bila tengok air itu, dia ingat air rupanya satu ilmu yang Allah ajar, nampak lantai itu berair. Itu yang kita dapat hidayah. Jadi, kita yang sudah dapat hidayah Allah SWT kembali mengingat Allah. Jadi, kita insyaAllah dapat, selepas pun dapat ingat dia balik. Sampai Allah bisa tegar biasa. Sentiasa. InsyaAllah saya akan tunjuk step-step dia, tapi sekarang naklah latih. Ingat dia, terutama kita dalam keadaan asal ini. Senang kita dibantu ingat Allah. Pasal kita sentiasa meleleh air mata bila sedar ada kewujudan dia. Ya Rasulullah mengingat ya Allah sentiasa. InsyaAllah kalau kita latih, kita dapat ingat dia selalu. Itu yang Nabi Isa berkata, manusia tidak ada upaya untuk mengingati Tuhan sentiasa. Melainkan mereka yang sudah bermakrifat. Melainkan mereka yang suci, yang mempunyai cahaya dari kurniaan Tuhan. Bila kita dah makrifat dalam keadaan asal, kita dapat mengingat Allah sentiasa. Jadi jangan lupa tutup mata, buka mata pada berjalan, ingat Allah. Di mana pun tutup mata, ingat mana yang selesa. Dan ini taklah disokong dengan ibadah sunnah. Saya sampaikan kepada kalian ini semua, supaya jangan hilang keadaan asal itu. Rasa gegaran yang kita dapat, rasa kewujudan Allah, jangan hilang. Padahal saya tengok dalam sahabat yang ini, yang ada, saya sudah ajar ilmu dia 1990, saya sudah ajar 30 tahun. Ada sahabat memang mantap lah. Gegaran itu melekat, dia mantap. Jadi kita mau keadaan asal mantap. Jadi kita bantu dengan ibadah sunnah itu yang Imam Ghazali berkata, setelah dia makrifat kepada Allah, maka mulailah dia sungguh-sungguh belajar cara-cara ibadah. Jadi kalau tak faham tahajud dan lain-lain cara fardu ain, fardu kifayah, balik ke masjid, cari ustaz-ustaz, belajar untuk perbaiki ibadah kita. Itu selain daripada padu, kita jalankan yang sunnah-sunnah sehingga Allah cinta kepada kita. Pertama, puasa sunat. Ini yang saya nak tekan. Puasa sunat. Kalau tertidur tapi tak puasa sunat.
puasa sunat ni very bagus. Saya dah 70 lebih umur. InsyaAllah tak ada penyakit problem. Bila doktor cakap, awak ada diabetes 17. Saya kata, 17 tu 17. Saya tak tahu. Untuk satu kopi 4 sudu gula. Diabetes. 2019. Kita puasa. Terus automatik saya boleh stop makan gula. Pasal puasa. Puasa ni ada kekuatan rohani. Stop makan gula. Turun daripada 17, turun pada 9. Still high, doktor. High. Okay. Stop makan nasi. Nasi, stop. Padahal kita perlu tak makan nasi. Apa tu, mak betua pun kita bergaduh. Kita masak nasi. Nasi, stop. Nasi putih lah. Apa nasi pun saya tak makan. Dalam pakai whole meal noodle atau bukan ikan sayur. Sekarang dah bawal 4, 5, 6. Macam mana ada kekuatan? I say stop cigarette. No smoking dulu. Saya hostel, sahabat dalam hostel cakap, dia nampak saya puasa, dia padri Kristian daripada Sarawak. Dia duduk hostel dengan saya dekat ITM dia hostel. Dia tengok saya puasa, dia kata, why are you fasting? Kenapa kau puasa? Dia kata, fasting buat kau iman kuat lah, your faith stronger. Dia cakap, bullshit lah. Saya kata, kenapa kau cakap bullshit? Dia kata, kalau kau betul ni, kau stop smoking. Bilik ni kau macam jadi apa ni? Kilang penuh dengan asap kau. Hari-hari smoking tak berhenti kan? Chain smoking. Saya dengar gini, saya kata, ya Allah. Kalau aku tak terima, malu aku nak jumpa Allah. Cakap pesan fasting ni membuatkan iman. Dia jorok sebiji, stop smoking. Kalau tak boleh, saya stop lah. Saya stop. Saya setiap bulan, walaupun saya student, saya beli setiap bulan ration saya rukuk dari KL bawa balik kan. Pasal saya 2 jam masuk balik ITM, umur saya 25, saya dah bekerja, ada saving kan. Dan lighter saya downhill, kasih orang. Pasal kita ada kekuatan puasa. Bila doktor kat diabetes, saya boleh. Tu hari doktor cakap dengan saya, tapi kita puasa, bila dia cakap, engkau ada kanser, itu fasting, mesti mau operate engkau punya ginjal, sudah tumor sudah lebih 4 inci. Itu cancerous, mesti mau buat. Itu kanser tak boleh lawan, itu operation kan, tak boleh. Kalau sakit-sakit ni, insyaAllah. Saya lepas dah operation balik, dia cakap, I have to admit you. Masuk hospital lagi, kenapa? Potassium kau very high. Potassium very high. Kenapa? Engkau ada makan pisang. Selalu. Kau ada minum air kelapa. Selalu. Orange. Itu saya suka oranges. Ini semua banyak potassium. Kau mesti stop. Tapi ini sekarang very high. Kau masuk dulu. Aku takut kau jalan, kau punya heart berhenti, kau mati. Saya cakap, aku ada puasa dalam hati. Saya cakap, no need. Itu hari Jumaat. Kasih aku sampai Monday. Kau tengok. Saya ada puasa. Saya balik, saya beritahu. Isteri saya sudah tahu pasal ni. Stop makan buah pisang. Stop makan buah orange. Stop minum air kelapa. Itu saya favorite. Balik hari Senin. Wah, very good lah. No, 4 point berapa kan? Okey lah. Tak payah. Kita ada puasa. Puasa ni perisai. Rasulullah kat perisai. Kalau nak operation tu kita kalah. Tapi kalau sakit-sakit biasa ni, kita puasa insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat berkata, Ustaz, saya susah kadang-kadang nak ingat Allah, selalu susah. Puasa. Puasa sunat. Pertama Senin, Khamis. Lepas tu Senin sampai Jumaat. Atau sampai Khamis. Lepas tu Senin sampai Jumaat. Saya Senin sampai hari Sabtu. Hari Ahad selalu ada walimah. Tak boleh. Jadi saya Sabtu, Senin sampai Sabtu, Ahad tu untuk masyarakat. Oh, lama saya puasa begitu. Lama. Buat sahabat betul. Saya puasa.
Jadi aku nak belanja saya makan, lain hari awak jemput saya jotos kepala. Hari Ahad boleh. Hari tak boleh. Dan sahabat-sahabat kita, jamaah kita ada yang Senin hingga hari Jumaat. Ada yang Senin hingga hari Sabtu dalam puasa. Ini buat kita bangun malam boleh solat. Ini buat kita kuat. Iman kita kuat. Kita boleh zikrullah. Ini perisai. Jadi pertama saya suruhkan puasa sunat. Orang kata, Ustaz, kan puasa selang-selang tu Rasulullah ada recommend itu untuk ahli syariah. Kalau awak ahli syariat ikutlah. Kalau awak ahli sufi, dia punya hadis. Hari-hari puasa, 5 hari tak boleh. 2 hari raya, 3 hari tasyrik tak boleh haram. Lain pun boleh. Itu orang ahli sufi. Tapi saya kerana banyak walimah, kalau tak pergi nanti kecil hatilah, kata sombonglah. Jadi hari Ahad okey. Tapi masalah sekarang Singapura, sekarang orang bikin walimah hari Sabtu. Sekarang pasal kita 5 days a week kan. Pergi juga tapi tak makan lah. Tengok. Ustaz, kenapa tak makan puasa? Okey Ustaz, saya packkan Ustaz tak bawa balik. Okey lah, baik apa dia. Ustaz tengok, saya tak pergi, marah pula kan. Pergilah, mesti mau jolok juga kan. Kita tahu, dia ada buat, ini mesti pakai banyak bayaran. Kita kasih. Dia bungkus lah. Pergilah. Hari Sabtu sekarang pening kepala lah. Kena hari Sabtu pening kepala lah. Kalau dia pergi hari Sabtu malam, wah happy lah lepas kita. Jadi mau banyakkan puasa sunat. Dia kuat, very strong. Alhamdulillah, obat yang paling mujarab bagi saya, paling kuat, afdal puasa sunat. Rasulullah berkata, kamu kembali daripada jihad yang kecil kepada jihad yang besar, jihadul nafsu. Nafsu ini hanya boleh tundukkan dengan puasa-puasa kita. Puasa adalah perisai yang melindungi pelakunya dari keburukan. Ini perisai. Puasa itu adalah perisai melindungi dari diri seorang hamba di api neraka. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui itu. Even sign confirm. Dan setiap amalan anak cucu Adam itu adalah untuknya kecuali puasa untuk Allah. Puasa untuk aku sendiri akan membalas. Satu orang yang berpuasa sehari lillahi ta'ala, Allah jauhkan api neraka itu dari mukanya perjalanan 70 tahun. Perang nafsu tiada holiday. Itu pasal puasa. Saya kalau tak puasa, saya lagi GEM okey tau. Tak mau sebut malu. GEM okey. Keluar saya dulu besar tau. Besar. Karena alhamdulillah tak sangat besar macam dulu. Dulu besar. Pak Deka pun boleh buat kursi dengan saya 2 orang. Keluar saya dulu. Sekarang alhamdulillah puasa tu turunkan. Jadi 5 hari tak boleh puasa. Itu Rasulullah berkata. Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari Tasyrik. Tak boleh. 5 hari. Lain hari boleh. Nombor 1 puasa. Ini ibadah orang ahli sufi. Kedua, malam itu even sign confirm. Periodic fasting not only lowers one risk of coronary artery disease and diabetes, but also causes changes in blood cholesterol level. Dia dapat kurangkan penyakit. Sign pun bagus. Kedua, bangun malam salat. Dengan puasa kita ada tenaga. Allah beri kita tenaga untuk bangun malam salat. Bangun tahajud separuh malam atau kurang sedikit atau sebahagian malam bangun tahajud. Jadi orang ahli sufi siang puasa malam tahajud. Makna malam bersengkang mata, siang mengikat perut. Tapi kalau you puasa lillahi ta'ala, you tak kurus, you tengok saya tak kurus. Kata Ustaz, puasa 6 hari, badan masih besar lagi. Tapi puasa lillahi ta'ala, kalau puasa nak kurus, tentu dia kurus. Puasa lillahi ta'ala. Makan pun tak banyak, tapi begitu.
Pasal kita puasa untuk Allah. Jadi dia tak nak ambil bagian kita. Gemuk lah kau. Taklah, tak gemuk lah. Itulah. Puasa. Puasa. Jangan jangan ingat, aku puasa tu aku je kurus kering tak bertenaga. Jangan. Saya puasa tapi saya lawan kes. Sampai 5-6 hari berdiri pagi sampai petang tak court persidangan lawan. 5 hari berhujah, tak ada apa-apa. Sentiasa tak ada problem. Jadi jangan kata puasa kita tak boleh. InsyaAllah boleh. Jadi berpuasalah. Berpuasalah, jadi malam tu kita boleh tahajud, bangun tahajud, badan kita ringan, rohani kita ringan, jasmani pun ringan. Dan lepas tu bacalah Quran. Ini warkah dia Tuhan kita. Kalau warkah dia girlfriend baca sampai terkoyak-koyak girlfriend. Warkah baca girlfriend, ni surat baca sampai koyak-koyak. Ini kita be Tuhan. Warkah di Tuhan kita tak nak baca ke? Bacalah. Satu ain pun jadilah. Tengok orang warga emas ni. Tengok mata dia tu. Terang. Walaupun dah umur begini. Masih siuman. Masih boleh. Dia tak ada apa tu. Lupa-lupa. Demensia tak ada. Kenal huruf tajwid. Jadi kita mengaji tu banyak membaca. Jadi siang puasa, malam tahajud, bersengkang mata minta perut, selalu baca Al-Quran. Dan sedekahlah. Ada duit lebih, sedekah. Sedekah, jangan lokek lah. Okay. Dan zuhud, jangan terlampau materialistik. Sederhana, hidup sederhana, zuhud. Tengok ini Presiden Iran ni. Tengok cara dia tidur. Ahmadinejad. Simple. Jangan macam ini kan. Tengok saya tengok. Tengok tangan. Tak cukup tengok kaki. Yang ini yang tak boleh tahan ni. Telinga. Janganlah kan. Lebih kurang. Zuhud mana jangan terlampau. Ya. Kita umat Muhammad, umat pertengahan. Jangan terlampau lah. Saya ingat, saya pergi satu restoran di Singapura. Saya dengan isteri order makanan. Datang yang dia punya waitress lah. Pelayan. Datang. Wah, barang emas dia banyak lah. Tangan kiri kanan dekat leher banyak tau. Saya usik dia, cik, mari. Ada apa nak order apa? Tak, boleh pinjam barang emas tu. Dia lari masuk dapur. Kita tengok, barang emas dia banyak betul. Nasib baik Singapura, okey lah. Nak pinjam barang emas, dia ingat kita nak order makanan, nak pinjam barang emas. Lari dia. Jadi jangan terlampau lah. Sederhana. Bukan tak boleh pakai, boleh. Bagi kaum perempuan lah. Sederhana lah. Jangan terlampau sangat. Mesti ada sifat kasih sayang. Saya mesti mau ingat. Dalam firman Allah, aku masukkan, selitkan sifat kasih sayang dalam hati orang yang beriman. Berarti kalau tak ada sifat kasih sayang, itu tidak beriman. Bukan kasih sayang ini bukan hanya untuk manusia. Pada haiwan, pokok dan jangan kita dizalim. Saya suka satu jamaah berkata, saya ustaz, tak ada problem. Allah nak masukkan semua orang dalam syurga, saya tak ada problem. Hati kamu baik. Orang kafir pun boleh masuk. Boleh ustaz, saya tak ada problem. Allah nak masukkan, saya tak ada problem. Ini hati baik. Tapi ada lagi satu yang kritik saya. Oh kalau gitu, orang minum arak, orang berjudi semua boleh masuk syurga lah. Saya tanya dia,
ada masalah kalau Allah nak masukkan dalam surga. Ada masalah tak dengan kau? Ada tak? Diamkan. Kan? Berarti hati dia tak bersih. Kan? Itu Allah punya urusan. Allah memasukkan orang bunuh 100 orang dalam surga. 100 orang bunuh. Allah mengampunkan pelacur yang sudah berumur. Pelacur. Dan Allah mengatakan pada Sayyidina, pada Nabi Isa AS, aku sedia ampunkan dosa iblis dan kuncu-kuncunya apabila mereka berkata kepadaku, ya Allah, kami sudah berdosa kepadamu, ampunkanlah dosa kami. Aku akan mengampunkan dosa mereka dan kembalikan mereka ke posisi yang sebelum mereka dihalau daripada syurga. Kembalikan dia. Ini top mafia tu, ketua mafia, kontrol ini besar ya. Apa? Besar ya mafia. Allah boleh ampunkan. Ini tek gigi mana-mana. Dua judi. Orang berjudi Allah boleh masukkan. Apa perlu dia? Allah boleh sukalah. Rahmat dia mendahului kemurkaan dia. Hati mau baik ini dia. Hati kita mesti ada sifat kasih sayang. Tengok orang ni walaupun dia cacat, dia masih sayang. Cacat, tapi sayang. Mesti ada sifat kasih sayang. Kalau tidak, kita belum beriman. Jangan kata kita belum beriman. Jadi sifat kasih pada semua manusia, tak kira agama. Sifat kasih sayang. Iaitu Allah, dia kasih matahari semua. Yang kafir, yang Islam, apa pun dia kasih. Burung, haiwan, matahari, cahaya matahari, hujan, kasih makanan, rezeki, kasih. Tak ada pilih kasih. Kita jangan begitu pilih kasih. Dalam hati ini mesti ada sifat kasih sayang. Pegang pada syariah. Ingat, di syariah, ahli sufi ada lain sikit. Kita pegang pada Quran dan Sunnah. Yes. Kalau pegang pada Quran dan Sunnah. Dan kamu tidak akan sesat. Ini ada DP hadis. Pegang pada Quran dan Sunnah. Sunnah hadis dan Sunnah dia tidak akan sesat. Dan dia pun berkata kalau tidak dapat jawapan dari Quran dan Sunnah, pegang pada Sunnah Khalifahku yang dapat petunjuk. Ini yang kita tengok Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khalifah Rashidin. Ini kita tengok ijma' dan qiyas kita boleh pegang. Tetapi kalau tidak dapat jawapan, kan kita hendaklah perlu ijtihad. Pasal bila Mu'ad bin Jabal dihantar ke Yaman, bila ditanya, dia cakap kalau tidak dapat jawapan itu, aku akan ijtihad. Ini saya tak masukkan, tapi cuma saya nak katakan ijtihad macam mana. Kita ada 4 mazhab. Kita ada sufi kan. Kita ada Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi dan ada lain-lain mazhab. Syiah pun ada lain-lain mazhab. Kita tengok mana yang baik. Islam itu adalah agama yang menyenang. Dan itu kita pegang. Jadi kalau, pasal orang kalau nak pergi umrah, haj, walaupun dia Syafi'i, dia ikut Hanafi. Sentuh perempuan tidak pakai. Convenient. Dalam satu persidangan saya punya partner telefon saya, bang, hakim cakap, si Denny, bila dia lafaz cerai, dia tak lafaz rujuk. Dia alih-alih, dia balik dengan isteri dia tidur sekarang sudah 4 anak. Sekarang nak bercerai, isteri sebut pasal dulu sebab bercerai tak ada lafaz rujuk. Jadi hakim cakap, dia pergi cerai tu masih tetap anak ni luar nikah. Macam mana bang? Saya agak postpone dulu. Saya cari dalil-dalil untuk mengatasi. Dapat dari report dari Mahkamah Syariah Johor Bahru. Kita ada 4 mazhab.
Tak perlu ikut Syafi'i yang mesti mau lafaz rujuk. Hanafi cium ada. Sudah rujuk. Cium. Cium. Dia dah rujuk. Ini bukan cium. Dia tidur. Sudah 4 anak. Ini lebih dia rujuk kan. Dapat tu. Saya kasih pada saya partner. Naik mula persidangan di Mahkamah Syariah sini. Kasih pada hakim dia terima. Tak boleh kita satu mazhab. Lain mazhab ada. Dan kita ahli sufi, kita bebas nak ikut apa mazhab, kita tengok kan mana kita nak ikut. Dan ini di antara ulama-ulama syariah, dia semua setuju. Orang tak terikat pada satu mazhab. Mana yang baik orang ikut. Pasal orang pergi umrah, pergi haji, maka taklid kepada mazhab yang lain bukan syafi'i. Kita ahli sufi begitu, mana yang baik kita ikut. Pasal imam berkata, imam-imam berkata, mana yang kau tengok imam yang lain lebih baik daripada aku, ikutlah. Tapi kerana taksub pengikut mereka jadi berperang. Tak boleh. Banyak perkara lain-lain macam, tengok macam mazhab Hanafi mesti ada janggut. Tak ada janggut, sama jadi imam. Jadi satu kawan cerita saya, dia pergi India, dia kawan dia ada janggut. Jadi imam kat masjid. Lepas salat, kawan dia sama dia masuk bilik, kawan dia buka janggut simpan. Apa kau pakai janggut ni? Habis kau boleh simpan. Dia kata, aku imam lah, aku tak pakai janggut. Tak boleh lah, ini Hanafi, negeri India, tak boleh. Oh, okay. Kalau tak ada janggut pun, nak meminang pun susah tau. Jadi kita semua banyak disqualified. Jangan tertawa Cik Aziz, you sama saya pun tak ada janggut. Disqualified. Abdul Razak bersih, muka bersih. Habis Saiful Mahdi tak ada can, lop tak ada can. Janggut mau ada. Itu masing-masing mazhab kan. Jadi kita ahli sufi. Kita ikut apa mazhabnya. Jadi kita bila Quran sunnah, balik ke Quran dan sunnah ini saya teringat saya punya Profesor Tan Sri Ahmad Rahim Arwah selalu kata balik kepada original source. Balik pada yang utama itu Quran dan Sunnah. Kalau tak ada, tengoklah khalifah yang tertunjuk. Kalau tak ada, ijtihad. Tengok mana baik. Yang tepat mazhabnya atau lain mazhab tuan. Tengok mana yang baik. Kita pakai. Saya teringat ini, bila saya nak salat lepas operation kat hospital, saya nak taruh tangan kat sini, tak boleh. Pasal operate kat perut ni. Tak boleh. Jadi saya teringat, bila pergi umrah, nampak orang salat, tangan dia lurus. Kan ada kan tangan lurus gitu kan. Dia tepi kan. Itu diorang punya sunnah dia ikut kan. Saya ikutlah salat tangan lurus. Alhamdulillah. Okey. Belakang tak boleh apa, angkat wuduk kan nak pergi beli air dan minta ke nurse lelaki bersihkan lah. Saya diri. Belakang saya tayamum. Senang sikit. Tayamum. Tepuk tayamum. Bahkan kita tak boleh apa, bangun, kita baring, kita pakai kepala lah, rukuk, hidup sikit, lain sikit. Tentang Islam, agama yang orang pergi, tak semestinya you berdisalatkan you baru operasi. Ya. Tepuk tu tepi katil tu, kita tayamum. Salat pakai apa tak. Kalau tangan boleh okey, tapi tak boleh pegang perut baru operasi. Belakang rukuk, sujud, naik balik. Senang. Dan semayang tu lebih cepat pula. Pasal apa? Tak banyak fizikal lah. Lagi cepat. Allah bagi kesenangan. Dari lepas, masih puasa. Doktor pun heran. How come your instruction lah? Makan after 7 and breakfast before 5:30. Dekat saya puasa. Okey. Puasa. Dalam hospital walaupun lepas operasi, masih puasa. Tapi tak puasa pun tak guna. Dia kasih saya tengok, dia kasih makan sup, kasih anjing pun lari tak makan. Dia besok tak ada gula, tak ada garam, tak ada apa. Anjing pun lari. Anjing pun tak nak. Tak guna. Baik puasa, selamatlah puasa. Tak rasa dia besok. Itu saya punya kawan tu jaga bagian makanan katanya. Lupa
Apa dia buat? Dia kata, kau jangan minum, Din. Dia ambil sup ni kasih anjing, anjing pun lari. Tahu. Pasal orang baru operate, dia kasih sup macam air saja, tak ada garam, tak ada apa. Nah, saya buat. Saya puasa. Jadi itulah kalau kita tak dapat dalam Quran dan Sunnah, balik ke Sunnah sahabat-sahabat, tak ada istiadat. Kita ada 4 mazhab, yang mana terbaik kita ikut. Tak ada satu yang salah, semua yang baik. Lepas itu benar-benar takut dengan Allah. Don't play a fool, don't play Allah. Saya kalau bergurau dengan isteri, saya kata, wallah, saya stop. Tak berani. Itu saya ni dah pandai. Bila kita main-main dia, wallah, cakap wallah. Tak berani. Itu tak boleh. Anak-anak saya dulu kecil-kecil, saya suka boleh magic sikit lah. Belakang dia beli apa itu jam yang berapa sen ni. Papa magickan jadi betul. Ya Allah. Cara jadi betul. Tak boleh kan. Jadi itu yang problem lah. Bila tak ada tu, tak boleh kita bukan Tuhan kan. Jadi bila isteri cakap, wallah. Cakap wallah. Tak boleh. Kita boleh joke, but to a limit lah. Bila sampai ujung tu, bila dia kata, wallah, cakap, agak tangan. Mengaku saya tak boleh. Dia kalah. Jadi benar-benar jangan main-main dengan Allah. Benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan bila kita ada masalah, naik pada Allah. Naik, serah dan tunggu. NST. Naik, serah dan tunggu. Inilah bila saya ada masalah besar-besar dulu. Tak ada lain orang kita boleh kembali. Kita tak ada keluarga yang kaya. Tak ada dalam adik-adik menteri ke datuk menteri. Tak ada. Orang Singapura kan. Bila kita ada masalah besar. Ada satu kali saya di saman $2 million tahun 1996. Dikatakan cuai dalam kerjaan saya sebagai peguam. Naik. Bergegah lah. Takkan tak bergegah. Kena su 2 million. Sampai turun, badan turun. Selera makan hilang. Betul. Baru kira, that is not the way to be sleep. Selera makan hilang. Awak kena macam gini. Ada orang yang kena charge dalam pot. Selera makan hilangnya. Hilang. Wah, tapi saya bergantung pada Allah. Ya Allah. Last, saya dapat proof. Saya tidak negligent lah. Diterima, mereka tarik balik kes. Ada lagi satu kali pun, alhamdulillah bergaut pada dia, lepas. Siapa lagi yang nak balik? Macam saya tahu saya ada kanser ni. Belum tentu berbahaya ke tak. Balik pada ya Allah. Tolong. Bila kita dapat tempat mengadu, selesa lah kita. Seperti Nabi Yaqub bila dia anak dia Nabi Saleh, Nabi Yusuf yang dia sayang tu hilang tu. Anak kita hilang yang lagi yang dia sayang tu. Mana tak nangis sampai buta. Buta tau. Nabi Yaqub buta. Itu Piramli dapat ilham. Dia bikin lagu dan cerita ibu mertuaku. Sawaria, mana kau Sawaria? Buta. Tapi dia mengadu pada Allah. Bergayut. Akhir dapat balik. Nabi Ayub macam-macam penyakit. Bergayut pada Allah. Naik serah dan ini kalau you tanya jamaah lama. Ini sangat-sangat terbaik lah. Dalam semua yang terbaik. Ini satu-satu yang terbaik dari ilmu al-sufi. Di mana kita ada masalah. Kita ada tempat mengadu. Dan tempat mengadu kita adalah Allah SWT. Kita naik, ingat dia, belakang dengan mindah kita berkata, ya Allah, ini masalah. Jadi, mana yang belum ada jodoh, ya Allah. Dah 42, tak ada orang senang aku, ya Allah.
lepas tu naik. Minta. InsyaAllah. Jangan putus. Minta. Tapi kita tahu cara dia sekarang. Naik, ingat Allah dan katakan kepada Allah. Pasal dia kata, hai jiwa-jiwa tentram, kembali kepada. Mana kembali balik pada cerita apa masalah. Jadi ingat dia, serah dan tunggu. Dia naik, ingat dia, kembalilah kepada dia. Jika bencana menimpa kamu, sabarlah dan kembalilah. Macam mana kembali itu? Naik, ingat dia. Kembali kepada dia. Kan? Tengok, Yakub mengadukan kesusahan dan kesedihan kepada Allah. Ayub sentiasa rujuk kepada kami. Naik, ingat dia. Ceritalah masalah. Cerita. Dan tunggu. Tunggu, jangan kurang sopan. Ya Allah, dah lama tak jawab-jawab lah. Tolonglah lekas sikit, jangan. Dia bos. Kita bukan bos. Ingat minta. Lambat, naik lagi minta. Ya Allah, tolong. Ya Allah. Kalau tak langit-langit. Supaya dia dekat dan makbul. Dia minta lagi. Ya Allah. Budak-budak nak periksa, tak ada wang. Allah, tolong. Ya Allah. Besok tak datang, naik lagi. Naik. Satu hari 7-8 kali naik pula. Ya Allah, tolong. Tapi jangan marah. Tuhan kita. Jangan lambatnya, ya Allah. Dah setahun, satu hari tunggu tak tolong. Jangan. Tuhan kita, jangan. Kali malaikat sapak, bisu. Ingat dia cerita. Minta. Dengan suara yang lembut. Kau boleh dengan tangisan minta. Allah bukan tak mendengar, dia mendengar, minta. Naik, serah, masalah kita, tunggu. Kadang-kali dia tak kasih perkara itu terlerai sendiri. Saya pun banyak kali perkara terlerai sendiri tanpa dia makbulkan. Gitu. Seperti macam masalah kita dengan dia ni, kita tak uraikan, rupanya dia pun datang dan dia pun nak uraikan sendiri. Kan? Tak payah Allah beri kita ilham untuk dia sendiri datang selesai perkara. Atau perkara itu sesuatu lain terjadi, perkara itu terlerai. Jadi kita naik, serah dan tunggu. Kami lebih dekat dari urat nyawamu. Ketahuilah sungguh pertolongan Allah itu dekat. Itu dia kata, apabila hambaku mendekati aku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Apabila dia mendekati aku sehasta, maka aku mendekatinya sedepa. Dan apabila dia mendekati aku sedepa, aku lebih cepat daripada itu. Naik, ingat dia. Itu link, saudara. Kita sejengkal dia, sehasta dia datang. Sehasta dia, sedepa dia datang. Itu kau ingat, aku ingat. Kau ingat aku ingat engkau. Aku lebih dekat dari urat nyawamu. Aku dekat dan memakbulkan doa. Naik, minta. Jangan segan. Itu serah, naik, serah. Itu yang kita tengok Nabi Ayub. Sentiasa rujuk kembali pada Allah. Nabi Yakub, kepada Allah aku mengadu. Serah. Naik, ceritakan masalah kita. Niaga kurang baik, Allah. Nak payah gaji, nak payah sewa, ya Allah, tolong. Naik, jangan malu. Dia Tuhan kita, jangan malu. Dulu bila saya pergi firma besar, sebelum saya keluar dan seorang, dia punya overhead sangat tinggi lah. Saya ada 5 lawyer, 20 staff. Wah. Pendek, ya, almost tiap hari naik. Minta, ya Allah, rezeki, murahkan rezeki Allah, nak payah sewa, nak biaya. Malaikat pun fed up. Dan ni lain naik, tak adalah minta wang lah. Dulu ingat malaikat kan. Ini Tuhan kita kan. Ya Allah, tak payah sewa, tak payah staff, tak payah EPF. Tak payah. Almost every day. Minta. Pasal kos sangat tinggi. Penghabisan saya bikin keputusan untuk buat sendiri saya. Firma sendiri sampai sekarang. Sendiri. Bahkan ada satu nak join saya, okeylah 2 orang. Tapi kita balik pada Allah. Naik, serah masalah kita. Tunggu. Yakin.
dia memakbulkan doa. Aku dekat dan memakbulkan doa. Kan? Itu Allah berketahuilah sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Berdoalah kepadaku nescaya perkenankan doamu. Maka ya Allah kau beriman, kau akan perkenankan. Maka perkenankanlah doaku ya Allah. Tunggu. Tunggulah, jangan kurang ajar lawan dia. Tunggu. Kan? Dia itu dekat. Tunggu. Jangan lawan dia. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kita yakin pada dia, dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan baginya rezeki yang tiada disangka-sangka datang. Ini ayat 1000 dinar. Ini saya pegang lama ayat 1000 dinar ni. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar dari rezeki yang tidak disangka-sangka datang. Dan peringkat zikrullah tadi saya kata kita ingat Allah kan, kita sejengkal saya tengoknya gambarnya. Kita ingat Allah, dia naik sendiri, jangan tekan-tekan. Ingat saja nanti ingatan itu akan naik. Sejengkal, sehasta, sedepa boleh naik sendiri. Malahan bila kita dalam gegaran bila kita berdoa, dia dah naik sedepa. Atau kita dalam emergency nak tenggelam, kita berdoa, ya Allah selamatkanlah, selamatkan. Kita punya ingatan tu naik ke sedepa. Dan keadaan darurat selalu sedepa. Jadi ada peringkat dia. Kita main peringkat zikrullah tu. Kalau you dalam makrifatullah, insyaAllah sejati di atas. Pintu base camp tu bila kita naik, itulah base camp. Bila kita pandang di luar, ingatan kita Allah di sini, kita pandang di luar dan di luar tidak register di dalam, itulah kita duduk di pintu belakang, pandang di pintu depan. Itu maksud kita cakap pintu depan, mana kita pandang ke depan, kita ingatan Allah di dalam. Itu pintu belakang, pintu depan. Bila kita naik ingat Allah dan kita tujukan kita mengingatan ke atas, itulah kita di base camp dan kita mengingatan. Itu bezanya. Dia ada pintu belakang, pintu depan. Pintu belakang tu kita sentiasa ingat Allah dan mata kita buka tengok di depan. Tapi apa yang berlaku di depan tidak register di dalam. Itu. Tapi kalau kita naik ingat Allah dan tujukan ingatan kita ke atas, setelah kita duduk di base camp dan minda kita ke atas. Okey. Jadi apabila ahli sufi berkata tentang taubat, jihad melawan nafsu, murakabah, merasa kewujudan Allah, mereka disanjungi oleh para muhadis. Jadi ahli sufi ni okeylah, tapi yang kacau ni ahli tarikat. Ahli tarikat ni dia berkata dia fana, dia boleh jadi masalah besar. Tentu ahli sunnah wal jamaah tak boleh terima kan. Dia fana dia tu. Dan dia macam-macam lah dia hal merusak kan. Jadi bagi kita taubat sentiasa jihad melawan nafsu murakabah. InsyaAllah kalau diorang dapat beza kan, seperti zaman selepas sebelum ada tarikat, maka ulama syariah menghormati ulama sufi. Ya. Ahli sufi dulu, mereka pegang pada syariah, tidak lepas. Seperti saya katakan, kita pegang pada Al-Quran dan sunnah sahabat yang dapat petunjuk. Dan kita tengok pada 4 mazhab, di mana yang terbaik. Kita tidak buang. Dan kita tak taklid buta, ikut buta-buta. Itu kita tekan pada syariah, tidak terlepas daripada syariah. Tapi syariah kita seperti saya tekankan, Quran, sunnah sahabat yang terdapat petunjuk. Dan kita tengok pada 4 mazhab, mana yang terbaik. Kita bukan taklid buta dari sufi. Mana mazhab yang kita fikir ini yang meringankan, Islam adalah agama yang meringankan. Kalau mereka suami isteri berbalik, dia bersatu tanpa lapas rujuk. Bagi mazhab Syafi'i belum lagi rujuk, masih bercerai. Mazhab Hanafi kata dah rujuk, dah balik suami isteri. Mana yang senang? Ambil Hanafi. Tak boleh kita taksub kita ahli sufi. Kita bukan ahli syariah.
Kalau kita ahli syariah, kita boleh taksub pada mazhab kita. Tidak. Dari sufi kita bebas. Okay? Jadi saya dah tunjukkan cara zikrullah. Saya dah tunjukkan apa ibadah-ibadah yang kalian kena buat. Bantu. Saya tunjukkan NST. Naik serahadatum. Dan apa yang lain yang perlu saya dah tunjukkan dalam ibadah agama sufi. Naklah ini kalian latih, praktiskan untuk mempertahankan keadaan asal gegaran yang sudah dapat. Kerana gegaran itu yang buat kita mantap. Luka yang mendalam memberi bekas yang lama. Luka yang mendalam. Luka yang ringan, bekas itu akan hilang. Jadi kalau you dapat gegaran ni, impak ma'rifatullah ni, buat you menangis, ini impak yang mendalam. Jadi dia bekas mendalam. Jadi untuk mempertahankan ibadah sunnah yang saya tunjuk buat. Jadi walaupun sahabat-sahabat ada 10, 15 tahun, ada yang 30 tahun, ada dengan saya sampai 30 tahun pun ada. Sejak 1990, tapi mantap. Kerana gegaran ma'rifatullah dan asal masih ada. Jadi di sini saya balik Bayu untuk perkara seterusnya. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah sahabat semuanya, barusan telah kita simak sesi yang kedua tentang ibadah. Cukup padat ya materinya, mudah-mudahan sahabat semua diberikan kepahaman. Baik sahabat, saatnya waktu rehat siang. Nanti kita berjumpa lagi di 13.30 waktu Indonesia dan 14.30 waktu Singapura dan Malaysia. Demikian. Malaysia 2.30. Ya, 2.30. Ya, 2.30. 14.30 ya, 2.30 betul. Baik, sahabat dan Ustaz dipersilakan untuk rehat sejenak. Terima kasih.